Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna mimma jahilna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik hidayah inayah daripada Allah kita dapat melaksanakan segala perintah Allah taala dan kita dapat meninggalkan segala larangan Allah taala dan kita dapat mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dapat menyambung pengajian kuliah bulanan kita, iaitu untuk Jemaah Surau Rahmaniyah Taman Dagang. Kita menyambung pengajian, kita menggunakan kitab Ayyuhal Walad, yang bermaksud wahai anakku yang tercinta. Dan pada malam ni kita masuk tajuk iaitu penutup dan doa. Penutup dan doa. Mana nak habis dah kitab Ayyuhal Walad ni. Baik, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darin amin. Yang mana kita terus ke dalam kitab. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wahai anakku yang tercinta, sesungguhnya aku telah tuliskan dalam warqah lembaran kertas ini apa-apa yang engkau kehendaki, maka sayugianya engkau mengamalkan dengan isinya. Tuan-tuan, perempuan, semua yang menonton kuliah pada kali ini, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kepada anak murid dia. Anak murid Imam Ghazali rahimahullah ta'ala meminta nasihat kepada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka Imam Ghazali memberi nasihat kepada anak-anak muridnya, iaitu daripada awal kita telah pun membaca, telah lepas, iaitu daripada nasihat yang pertama, iaitu nasihat yang pertama tajuknya waktu itu ialah kehidupan. Kemudian nasihat yang seterusnya bagaimana sepatutnya kita menerima nasihat, hinggalah kepada akhir penutup dan doa. Kata Imam Ghazali, semua nasihat-nasihat ini telah ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam lembaran kertas. Kerana orang dulu-dulu dia tulis, maknanya dia tulis semua. Tak macam hari ni. Hari ni cetak. Hari ni seseorang dia cetak buku, penerbit, mana-mana penerbit menerbitkan buku. Maka kadang-kala yang nama yang menulis buku itu tajuk apa? Tajuk beriman kepada Allah contohnya. Maka penulis tu hanya meletakkan nama dia sahaja. Manakala dia cetak, mesin yang cetak. Apa nama? Mesin photostat tu lah. Dia cetak. Apa beza dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala? Dia tulis. Ulama-ulama dahulu mereka tulis dengan tangan mereka. Dahulu tidaklah semudah hari ini, secanggih hari ini. Adanya kertas, adanya mesin cetak, adanya mudah. Dulu tulis. Maka berbeza ilmu ulama-ulama terdahulu dengan ulama yang ada hari ini. Hari ini mudah je. Dia copy paste masuk, dia susun, kemudian letak gambar dia. Si fulan yang menulis buku ni, si fulan yang menyusun kitab ni. Dia tak tulis pun. Mungkin adalah tulisan tangan sikit di belakang tanda tangan dia. Bukan dia yang cetak. Ya, kita tak nafikan kalau hari ni guna laptop pun memang makan masa lah, nak susun, nak sebagainya, makan masa, ya tak? Bukan mudah. Kita tak menafikan, kita tak meremehkan. Cuma nak beritahu perbezaan ulama-ulama terdahulu. Mereka tulis Atas apa mereka tulis wallahu alam. Dulu-dulu tak ada kertas.
Mungkin di atas, wallahu alam, atas daun ke, atas batu ke dan sebagainya. Nah, baik. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, aku telah tulis apa-apa yang telah kamu tanya, iaitu anak murid Imam Ghazali bertanya ke Imam Ghazali, maka Imam Ghazali telah pun tulis. Dan kata Imam Ghazali, kamu kena amalkan isi kandungan apa yang telah ditulis oleh Imam Ghazali itu. Kata Imam Ghazali kepada anak murid dia, wahai anak murid, kamu kena amalkan apa yang telah aku tulis. Dan jangan engkau lupa daripada mengingati aku dalam doamu yang baik-baik. Kata Imam Ghazali, dia kata kepada anak murid dia, wahai anak muridku, jangan kamu lupa mendoakan aku. Mengingati aku dalam doamu yang baik-baik. Sebab itu kita dalam Islam, kita dianjurkan kita doakan orang lain. Kita berdoa, kita tak berdoa untuk kita je. Contohnya doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Seorang imam, dia jadi imam, dia doa dengan dhamir nahnu. Sebab ramai kami. Bukan kita je. Maknanya bukan kita seorang je. Allahumma hdini fi man ya Allah, beri hidayah kepada aku. Kita seorang je. Tak, kita doakan untuk semua orang. Untuk ibu dan ayah kita, untuk saudara kita, untuk jiran kita, untuk guru kita, untuk seluruh muslimin muslimat. Dalam khutbah yang kedua, khutbah Jumaat tu, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, yang mana setiap kali bila mana khatib baca dalam khutbah itu doa, mendoakan untuk muslimin muslimat, jemaah yang hadir semua angkat tangan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kerana bila mana kita mendoakan orang lain, kita doakan kebaikan untuk orang lain, maka berkatalah malaikat, walaka misluh, kamu juga mendapat kebaikan tersebut. Kita doakan, ya Allah, berikanlah segala kebaikan di dunia dan di akhirat kepada sahabatku, kepada jiranku, kepada saudara maraku, adik-beradikku, kepada seluruh muslimin muslimat. Kerana kita umat Islam ni seperti satu jasad. Jikalau ada salah satu bahagian anggota ni sakit, maka kita tak dapat tidur malam, kita berjaga. Kenapa? Ada anggota yang sakit. Sebab itu umat Islam ni dia bersatu. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Jami'an, kamu semua, kita semua, wa la tafarraqu, jangan memecah belah. Baik, kata Imam Ghazali kepada anak murid ni, jangan kamu lupa, jangan kamu lupa mengingati daku dalam doamu yang baik-baik. Kita sama-sama, bila mana kita berdoa, kita jangan doa untuk kita sahaja, ahli keluarga kita sahaja, kita doakan untuk seluruh umat Islam. Adapun doa yang engkau minta itu, maka carilah lafaznya dalam kitab-kitab yang sahih. Doa ni, kata Imam Ghazali, anak murid dia minta kepada dia doa. Maka kata Imam Ghazali, carilah lafaznya dalam kitab-kitab yang sahih. Dalam kitab-kitab yang sahih, dalam hadis-hadis ada Nabi SAW bersabda, makna doa-doa yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW. Kalaupun kita tak ingat doa-doa yang lafaznya daripada Nabi Muhammad SAW, tak apa, kita doa apa yang kita doa. Maknanya doa dengan penuh rendah diri. Lepas sembahyang tu, ya Allah, ampunlah dosa-dosaku, ya Allah, ampunlah dosa kedua ibu bapaku, ya Allah, ampunlah dosa isteriku, anak-anak, dosa seluruh muslimin muslimat. Kurniakanlah kepada kami kebaikan, jangan kau uji kami dengan ujian yang berat, ujian yang tidak mampu kami tempuhi dan kami lalui. Doa. Kalau kita dapat doa yang masya-Allah, doa yang dibaca oleh baginda Nabi SAW, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, elok. Tapi kalau kita tak tahu, kita doalah. Doa bahasa Melayu pun bahasa Melayu lah. Allah Subhanahu Wa Taala ni maha mengetahui. Baik.
Dan bacalah pula doa yang aku tuliskan ini pada sekalian waktumu, khususnya selepas sembahyang fardu. Doa itu ialah, dan Imam Ghazali ajar kepada anak murid dia, bacalah doa. Doa yang ditulis oleh Imam Ghazali. Dan kata Imam Ghazali, baca doa ini selepas salat fardu. Masya Allah, lepas sembahyang ni, Masya Allah, jangan lupa berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan lepas sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dah terus. Tak ada doa, tak ada istighfarnya. Sekurang-kurangnya istighfar lah. Istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berzikirlah dulu, wirid dulu. Kemudian doa sikit. Tak panjang pun tak apa, ada doa. Yang penting ada doa. Baik. Kita lihat doa yang diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ghazali pada anak murid, baca doa ni selepas salat fardu. Allahumma inni as'aluka min ni'mati tamamaha. Ya Allah, aku memohon akan engkau daripada nikmat itu yang paling sempurna. Kita mohon kepada Allah Ta'ala nikmat yang sempurna. Ya Allah, kurniakanlah kepada aku nikmat yang sempurna. Nikmat apa yang kita minta, kita nak mohon kepada Allah Ta'ala ni? Ya. Biasanya nikmat ni yang kita faham maknanya kenikmatan. Kalau dari segi dunia ni, kenikmatan di dunia ni maknanya dengan ada duit yang banyak. Bagi orang lelaki, kenikmatan itu maknanya syahwat dia itu pada orang perempuan. Kemudian nikmat apa lagi? Adanya pangkat, kenikmatan dunia. Dan kenikmatan dunia ini sementara sahaja. Allah Ta'ala berfirman, wa mal hayatud dunya illa la'ibu walah. Kehidupan dunia ni hanyalah sendagurau sahaja. La'ibu walah. Walad darul akhirah. Dan hari akhirat itu, tempat kita, maknanya darul akhirah. Orang Islam ni, dia bukan hanya di dunia. Lepas kita mati, kita akan dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan. Kita akan dibalas segala amal-amal yang kita lakukan. Amal soleh, amal yang baik, amal yang buruk. Wa minal ismati dawamaha. Dan kita mohon pada Allah daripada pemeliharaan itu yang paling kekal. Kita minta, maknanya pemelihara, dipelihara itu kekal. Wa minar rahmati syumulaha. Dan daripada rahmat itu yang paling menyeluruh. Kita minta pada Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni turun kepada kita. Rahmat dalam hidup ni penting. Rahmat, berkat. Ya Allah, kurniakanlah kepada daku. Ya Allah, berkatilah rezekiku, berkatilah umurku, berkatilah segala apa yang kau kurniakan kepadaku. Kerana kalau tidak ada keberkatan, tentang duit yang banyak tidak berkat. Dan umur yang panjang tidak berkat. Umur yang tidak berkat, banyak melakukan maksiat, dosa. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala rahmat Allah SWT. Kemudian wa minal afiyati husulaha. Dan daripada afiat yang paling berhasil. Kita mohon kepada Allah afiah. Afiah ni maknanya kesihatan. Kita nak kita ni sihat. Allah SWT berikan kepada kita kesihatan. Sekarang kita diuji dengan COVID-19 ni. Dah PKP bersambung lagi ni. Tak larat dah nak PKP ni. Baik, yang paling penting Allah SWT kurniakan kepada kita tubuh badan yang sihat. Tubuh badan yang sihat tujuan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah SWT, untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal ashi arghadahu. Dan daripada kehidupan itu yang paling senang. Kita minta pada Allah SWT kehidupan kita ini dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam segala urusan. Wa minal umri as'adahu. Dan daripada umur itu yang paling bahagia.
Kita minta umur. Ya Allah, panjangkanlah umurku dalam mentaati perintahmu, meninggalkan laranganmu, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minal ihsani atammahu. Dan daripada ihsanmu yang paling sempurna. Mana kita berhajat, kita memohon kepada Allah ihsan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya. Wa minal in'ami a'ammahu. Dan daripada nikmatmu yang paling menyeluruh. Kita mohon nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyeluruh. Kemudian wa minal fadli a'zabahu. Dan daripada kelebihanmu itu yang paling sedap. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kelebihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minal lutfi aqrabahu. Dan daripada lembutmu itu yang paling dekat. Allah Subhanahu wa taala latif. Allah taala ni maha lemah lembut. Innallaha taala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah taala itu juga baik. Allah taala tidak menerima melainkan yang baik-baik saja. Allah Subhanahu wa taala itu maha lemah lembut. Sebab itu kalau ada orang yang panas baran, orang yang cepat marah, sentiasa marah, sentiasa maki hamun, ini bukan sifat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah taala itu maha lemah lembut. Kemudian Allahumma kun lana wa la takun alaina. Ya Allah, jadikanlah engkau sentiasa pembela kami, bukan penghukum ke atas kami. Ini kita mohon kepada Allah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Ya Allah, engkau jadilah pembela kami, ya Allah. Ya Allah, kita mohon kepada Allah SWT agar Allah SWT menyelamatkan kita daripada kita dihukum oleh Allah SWT. Ya. Begitu juga contohnya kita mohon hujan turun, kemarau, kita mohon, kita solat istisqa, mohon turunnya hujan. Kita doa apa? Ya Allah, turunkan hujan itu lana, kepada kami, bukan alaina. Maknanya kalau lana ni maksudnya hujan yang memberi manfaat pada kita, menyejukkan kita, boleh kita tadah air hujan tu, air sungai bertambah dan sebagainya, tidak kering kontang. Tapi kalau alaina, iaitu hujan yang mengandungi, hujan yang lebat sehingga banjir, ribut, taufan dan sebagainya. Jadi kalimah lana maksudnya membawa manfaat, alaina itu maksudnya membawa kemudaratan, kemusnahan. Sebab itu Al-Quran yang kita baca itu, kita mau Al-Quran itu menjadi hujah bagi kita, bukan menjadi mendakwa kita. Kita tak nak Quran itu mendakwa kita, kita nak Al-Quran itu menjadi pembela kita. Maka kita mohon kepada Allah, ya Allah, moga Allah Ta'ala membela kita, Allah Ta'ala memelihara kita, Allah Ta'ala merahmati kita, Allah Ta'ala menyelamatkan kita. Kita tak nak Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghukum kita. Memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha berkuasa. Sesiapa yang melakukan dosa, maka menjadi hak mutlak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada nak mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya, ataupun Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak mengazab bila kita melakukan dosa terhadap Allah Ta'ala. Allahumma khtim bis sa'adati ajalana. Ya Allah, habiskanlah ajal kami dengan kebahagiaan. Ini kita mohon akhir kalam kita. Doa yang biasa juga kita baca, Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, Allahumma khtim lana ya Allah, akhirlah, maknanya matikanlah kami ini, Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah, dengan mati yang baik, bihusnil khatim, akhiran yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, jangan engkau akhiri, janganlah matikan kami ini dengan bisu'il khatimah, akhir yang tidak baik. Wa haqqiq biziyadati amalana. Ya. Dan berikanlah kepada kami yang lebih baik daripada apa yang kami harapkan. Wa haqqiq biziyadati amalana.
Kita mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah kepada kami, berikanlah kepada kami yang lebih baik dari apa yang kami harapkan. Contoh, kita minta sesuatu, tetapi apa yang kita minta itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak kabulkan, tetapi Allah Taala berikan yang lain. Allah Taala gantikan dengan yang lain. Kerana kita hamba Allah, kita makhluk. Kita minta sesuatu, kadang-kadang apa yang kita minta itu tak baik untuk diri kita. Maknanya kita harapkan sesuatu, kita nakkan sesuatu, kita harapkan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sebenarnya apa yang kita minta itu tak baik bagi kita. Maka kita serah pada Allah, ya Allah berikanlah yang lebih baik dari apa yang kami harapkan. Apa yang kami minta ni, berikanlah yang lebih baik daripada itu yang kami minta itu. Waqrin bil afiyati ghuduwana wa asalana. Dan iringilah pagi dan petang kami dengan keafiatan. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, kurniakanlah kepada kami ini pada pagi hari, pada petang hari, kesihatan tubuh badan. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan kepada kita ni pada pagi dan pada petang. Sebelah pagi sihat, sebelah petang pun sihat. Waj'al ila rahmatika masirana wa ma lana. Ya, jadikanlah kesudahan kami dan kemuncak cita-cita kami untuk mendapat rahmat-Mu. Kita mohon kepada Allah, jadikanlah pengakhiran kita ini dan juga kemuncak cita-cita kita ini untuk apa? Untuk mendapat rahmat Allah. Waj'al ila rahmatika bi islah. Waj'al ila rahmatika masirana wa ma lana wa ma'alana. Maknanya kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni kesudahan kita dan juga kemuncak cita-cita kita ni untuk apa, tuan-tuan? Iaitu untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Wasbub sijala afwika ala dhunubina. Dan tuangkanlah hujan yang lebat daripada kemaafanmu ke atas dosa-dosa kami. Masya Allah. Doa Imam Ghazali rahimahullah ta'ala ni, kita minta pada Allah, Allah Ta'ala turunkan, tuangkan hujan yang lebat ini daripada kemaafan Allah Ta'ala ni ke atas dosa-dosa kita. Contohnya dosa-dosa kita ni ibarat api. Maka macam mana nak padam api itu? Dituangkan air ke atas api tersebut. Maka doa Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Al-Hujjatul Islam rahimahullah ta'ala, iaitu, ya Allah tuangkanlah hujan yang lebat. Maknanya keampunan Allah SWT itu ibarat hujan yang lebat ke atas apa? Dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maknanya ibarat keampunan Allah SWT itu umpama hujan yang lebat turun ke atas dosa-dosa kita. Wa munna alaina bi islahi uyubina. Dan sentiasa engkau memberi nikmat kepada kami. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah kurniakan kepada kami nikmat, ya Allah. Nikmat mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat menjauhi larangan Allah Taala, nikmat mengikut sunnah Nabi SAW, nikmat menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat iman, nikmat Islam. Semua ini adalah nikmat Allah. Wa munna alaina, ya Allah, berikanlah nikmat kepada kami. Bi islahi uyubina, ya Allah perbaikilah segala keaiban kami. Kita ni penuh dengan aib, penuh dengan kesalahan. Setiap Bani Adam itu, setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Setiap anak Adam itu bersalah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud bi islahi uyubina. Waj'alit taqwa zadana
Jadikanlah takwa itu sebagai bekalan kami. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan adalah takwa pada Allah SWT. Setelah mana kita meninggal dunia, apa yang kita bawa? Yang kita bawa adalah iman, takwa pada Allah SWT. Segala amal soleh yang telah kita lakukan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala amalan-amal soleh yang kita lakukan sewaktu di dunia ini, itulah merupakan bekalan kita. Sebab itu orang yang muflis, Nabi SAW bertanya pada sahabat Rasulullah SAW, siapakah orang yang muflis? Maka ada yang menjawab, orang yang tidak mempunyai dinar dan dirham. Maka Nabi SAW menjawab, orang yang muflis adalah orang yang sewaktu di dunia dia semayang, dia berpuasa, dia bersedekah, tetapi dia caci maki orang, dia ambil hak orang, dia buat zalim kepada orang. Kemudian di akhirat kelak dia menjadi orang yang muflis. Sebab segala amal, segala kebaikan dia ambil, dan setelah mana segala kebaikan dia habis, maka diberikan kepada dia, dibebankan kepada dia dosa kepada dia. Muflis, tidak ada amalan, tidak ada kebaikan di akhirat. Sebab itu di dunia ini kita kena beringat, kita kena berhati-hati percakapan kita, perbuatan kita, jangan sampai kita menjadi orang yang muflis di akhirat kelak. Wa fi dinika ijtihadana, dan jadikanlah pula kesungguhan kami di dalam perjuangan agamamu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ni bersungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ni. Kerana para nabi, para rasul alaihi salam ni, mereka benar-benar berjuang untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka korbankan masa, harta, nyawa mereka untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni apa yang kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala? Kita muhasabah diri kita masing-masing, kita tanya pada diri kita, apa yang telah kita korbankan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Rugilah kita, tuan-tuan. Ada Allah, kerana masa kita, tenaga kita, wang ringgit kita tak gunakan untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan walaupun kita lemah, iman kita yang lemah, perjuangan kita, pengorbanan kita yang sedikit ini, moga-moga dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekecil mana pun kita ada kesungguhan, kita ada usaha, kita ada pengorbanan sedikit, walaupun sedikit, untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai tidak ada langsung pengorbanan, kesungguhan, kebimbangan kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa 'alaika tawakkulana wa'timadana, dan jadikanlah tawakal dan pegangan kami hanya dengan Engkau. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita menjadi orang yang bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pegangan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak meningkatkan keimanan kita? Bagaimana kita nak bertambah keyakinan kita dengan kekuasaan Allah? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu Wa Taala itu yang memelihara, yang menjaga kita. Bagaimana cara dia? Tidak lain tidak bukanlah kita kena sentiasa membesarkan Allah. Allahu Akbar, maha besar Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya melainkan kekuatan itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma tasqutu min, Allah Taala berfirman, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa ma tasqutu min waraqah, tidak akan jatuh selai daun, tidak akan bergerak. Maknanya tidak ada yang dapat berlaku ni tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa juga berlaku, semuanya di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, maha besar Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kita ni tak rasa
kekuatan, kebesaran Allah SWT, kerana kita sentiasa melihat kekuatan, kelebihan yang ada pada makhluk. Kita melihat orang kaya, kita melihat kerajaan yang hebat, kita melihat rumah yang besar, kita melihat kehebatan manusia sehingga kita lupa akan kehebatan Allah SWT. Kita melihat bangunan yang begitu kukuh, begitu tinggi, pecahkan langit, maka kita kata hebatnya. Kita melihat contohnya di Dubai, hebat bangunan yang tinggi-tinggi, helikopter landing ke atas je, tak payah turun, tak payah daripada bawah, terus ke atas je. Helikopter boleh angkat kereta mewah-mewah ni, boleh sangkut, angkat, terbang kereta tu, helikopter bawa naik. Kita kata hebatnya. Kita tengok kereta yang mewah, kita tengok emas, kita tengok apa hebat. Kita lupa akan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebab itu kita kena baca kisah para nabi, para rasul alaihi salam. Bagaimana mereka, Allah Ta'ala berikan mukjizat kepada mereka. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menolong, membantu para nabi, para rasul alaihi salam berhadapan dengan musuh-musuh mereka. Bila mana kita baca tentang kekuasaan Allah SWT, bagaimana bantuan Allah SWT kepada para kekasihnya, Habib Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rasul, para anbiya alaihi salam, maka meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Perbanyakkan kita zikrullah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Iaitu dengan berzikir pada Allah SWT ni akan memberikan ketenangan kepada kita. Allahumma thabbitna ala nahjil istiqamah. Kemudian, ya Allah, tetapkanlah kami berada di atas jalan istiqamah. Ini istiqamah ni penting. Innal ladina, Allah Ta'ala berfirman, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Innal ladina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berikanlah daku satu nasihat, yang mana dengan satu nasihat, dengan nasihat itu aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Maka Rasulullah SAW ajar kepada dia apa? Istiqamah. Beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian istiqamah dengan keimanan tersebut. Wa'idna fid dunya min mujibatin nadamati yaumal qiyamah. Akhir tuan-tuan. Dan lindungilah kami di dunia daripada mengerjakan perkara-perkara yang mengakibatkan penyesalan kami di hari kiamat nanti. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah kami, jauhilah kami daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang mana dengan perbuatan tersebut mengakibatkan kami menyesal pada hari kiamat. Berapa ramai penghuni-penghuni neraka, orang kafir, yang ingkar pada Allah sewaktu di dunia, yang menjadi musuh kepada para rasul, para nabi alaihi salam yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sewaktu di dunia. Berapa ramai orang kafir, musuh-musuh Islam yang menyesal. Berapa ramai ahli neraka yang menyesal. Sebab itu kita mohon kepada Allah, ya Allah, peliharalah kami, selamatkanlah kami daripada melakukan perbuatan dosa maksiat yang mana dengan perbuatan dosa maksiat tersebut menjadikan kami orang yang rugi, orang yang menyesal pada hari kiamat kelak. Wallahu alam, saya kira cukup setakat itu kuliah kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada salah dan silap, datang daripada kekurangan, kejahilan diri saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala mengampuni dosa-dosa saya. Dan saya minta maaf dengan tuan-tuan, puan-puan, semua jemaah Surau Rahmaniyah Taman Dagang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Mudah-mudahan Allah SWT menyembuhkan semua yang dijangkiti COVID-19. Moga-moga Allah SWT memberikan kekuatan, ketabahan
pada kita dengan ujian-ujian ini. Perbanyakkan zikrullah, perbanyakkan zikir pada Allah Subhanahu wa taala, perbanyakkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kita daripada segala kesulitan, kesusahan insya-Allah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.